Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam edisi MG 20 September 2020. Kita ke perkembangan utama. Baru beberapa hari portal Mandarin dilancarkan SPRM masih lagi menjadi perdebatan di antara masyarakat dan orang-orang politik. Menurut Seksyen 3 Akta Bahasa Kebangsaan 1967, langkah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mewujudkan portal bahasa Mandarin tidak salah di sisi undang-undang. Perkara itu dijelaskan Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong bahawa tiada apa-apa jua dalam akta ini boleh menyentuh hak kerajaan persekutuan atau hak kerajaan mana-mana negeri untuk menggunakan apa-apa terjemahan dokumen atau perutusan rasmi dalam mana-mana bahasa lain bagi apa-apa maksud yang difikirkan perlu demi kepentingan awam. Justru, tambah beliau, orang-orang politik yang terus menghentam SPRM sepatutnya melihat dan menilai semula mengapa berlaku kegagalan orang Cina memahami bahasa Melayu sedangkan ia adalah bahasa negara Malaysia. Sebaliknya, lebih ramai yang mendesak supaya SPRM menutup portal tersebut. Ketua Pemuda Barisan Nasional Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki pula mencadangkan agar diwujudkan portal untuk semua bahasa, memandangkan SPRM mahu menyebarkan mesej secara meluas dan meningkatkan keyakinan serta menyebarkan pengetahuan untuk kaum lain, bukan untuk kaum Cina sahaja. Kita Malaysia masyarakatnya majmuk, tetapi yang paling penting dalam konteks perlembagaan dan juga perundangan, bahasa ini memainkan peranan yang besar dan sebagai sebuah agensi di bawah perlembagaan dan agensi persekutuan, saya kira amat wajar SPRM pertama sekali kita minta untuk menarik balik portal berbahasa Mandarin ini dan memartabatkan dan mengutamakan bahasa kebangsaan. Saya percaya selepas kita merdeka lebih 63 tahun ini, rakyat Malaysia seharusnya sehingga hari ini boleh berbahasa Melayu. Jadi tidak ada masalah dalam konteks itu kerana bahasa ini adalah bahasa penyatuan rakyat dan kita harus menzahirkan apa yang sudah pun termaktub dalam perlembagaan dan diaktakan sebagai suatu dokumen rasmi negara dan juga perundangan negara. Seterusnya ke perkembangan terkini COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan 52 kes positif COVID-19 melibatkan 40 kes penularan tempatan dan 12 lagi kes import menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 10,219. KKM juga memaklumkan bahawa satu kluster baru iaitu kluster ARA telah dilaporkan di Pulau Pinang melibatkan lelaki warga tempatan berusia 44 tahun dikesan positif melalui saringan di pintu antarabangsa Sabah pada 15 September 2020. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan satu kes positif COVID-19 telah berjaya dikenal pasti semalam iaitu anak saudaranya. Punca jangkitan walau bagaimanapun masih dalam siasatan. Selain itu, terdapat 27 kes baru yang dilaporkan bagi kluster Benteng LD pada hari ini sekaligus menjadikan jumlah kes positif kluster tersebut kini sebanyak 578 kes. Dalam pada itu, Angkatan Pemuda-Pemudi Parti Berjasa Angkasa akan menghantar memorandum dan petisyen bantahan kepada Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Sri Azam Baki. Ketua Angkasa, Hazwan Muhammad berkata ia merupakan memorandum penting yang dihantar oleh rakyat bagi menuntut penutupan portal yang dilihat bercanggah dengan perlembagaan dan semangat cintakan bahasa kebangsaan. Katanya lagi mereka akan mendesak sehingga SPRM akur dengan perlembagaan Malaysia kerana penguasaan bahasa kebangsaan bukan isu kecil dan ia perlu diselesaikan oleh kerajaan segera. Lagi perkembangan insiden kepingan konkrit daripada kerja-kerja pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE terjatuh dan menghempap kereta yang sedang dipandu seorang wanita di lebuh raya Lingkaran Tengah 2 MRR2. Mangsa dikenali sebagai Wan Akila Hanin Wan Maliki berusia 25 tahun. Hari ini disahkan patah tangan kiri dan tulang selangka akibat kejadian itu. Justru Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa meminta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan agensi berkaitan menyemak semula peraturan di tapak pembinaan bagi memperketatkan aspek keselamatan. Ini membabitkan aspek kadar denda dan hukuman lebih berat bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Selain itu, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP kini menyiasat 3 aspek membabitkan keselamatan, aktiviti pembinaan dan kualiti struktur binaan.
Ketua Pengarahnya Omar Matpiah berkata siasatan itu dilakukan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB iaitu Akta 520. Buat masa ini, JKKP sudah mengeluarkan arahan menghentikan kerja serta-merta di kawasan Kemalangan bagi membolehkan pegawainya menjalankan siasatan. Indah Water Consortium Sendirian Berhad IWK hari ini menegaskan kejadian air di Sungai Gong Rawang menjadi hitam bukan berpunca daripada pelepasan efluen loji rawatan kumbahan kawasan perindustrian Rawang GBK 134 seperti dilaporkan media. Ketua Pegawai Eksekutif IWK Narendran Maniam berkata pihaknya sudah mengenal pasti ada buangan bukan kumbahan berwarna kuning dalam kebuk masuk loji itu sehingga menyebabkan efluen di peringkat proses akhir loji tercemar dengan warna kuning pekat. Semalam, media melaporkan bahawa Lembaga Urus Air Selangor luas menerima laporan insiden air Sungai Gong Rawang berwarna hitam tetapi tiada bau yang disyaki disebabkan pewarna. Kesal dengan dakwaan itu, Narendran berkata perkara itu boleh mengelirukan orang ramai selain menjadi penyebab mereka menuding jari kepada IWK walaupun punca sebenar berkemungkinan daripada pembuangan sisa secara haram. Seterusnya ke perkembangan pilihan raya negeri di Sabah. Semalam, penyandang Ketua Menteri Sabah yang juga Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, setiap rakyat berhak mengundi walaupun dalam keadaan kesihatan kurang mengizinkan, termasuk pesakit yang disahkan positif COVID-19. Media hari ini diberitahu bahawa pesakit positif COVID-19 tidak dibenarkan untuk mengundi oleh Kerajaan Malaysia. Perkara itu dizahirkan Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Laporannya kita bersama Azizul Osman di Semporna, Sabah. Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin memberitahu bahawa kerajaan telah memutuskan agar semua pengundi yang didapati positif COVID-19 tidak dibenarkan untuk membuang undi mereka pada 26 September depan. Kenyataan itu, kata Bung Mokhtar, diberikan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana hanya pesakit yang sedang dikuarantin dan menunggu keputusan sahaja boleh mengundi. Saya berpandangan dan saya tadi mendengar kenyataan daripada Datuk Seri Ismail Sabri bahawa penyakit COVID tidak akan dibenarkan untuk mengundi. Dan ini pada saya satu keputusan yang wajar sebab kalau ada di antara mereka yang keluar mengundi, mungkin ramai yang tidak akan keluar mengundi. Tetapi yang di kuarantin belum ada result, itu dibenarkan dengan bilik khas. Itu saya setuju. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal yang mana menyarankan SPR menyediakan ruang dan prosedur operasi standard SOP bagi pesakit COVID-19. Ahli Parlimen Semporna itu turut berkata, setiap rakyat berhak mengundi walaupun dalam keadaan kesihatan kurang mengizinkan. Ditanya mengenai lawatan beliau ke Semporna, Bung Mokhtaradin berkata, beliau menolak dakwaan bahawa ketiga-tiga DUN di sini adalah kubu kuat Parti Warisan. Katanya itu hanya tanggapan orang tempatan sahaja. Dia cuma tanggapan orang kubu kuat. Sebetulnya tidak ada yang kekuatan di sini. Sebab saya, rakyat ini, dia sudah paham bagaimana warisan mengurus negeri ini, mengurus ekonomi. Janji warisan terlalu banyak tapi tidak ditunaikan. Jadi dengan adanya calon muka baru yang saya bagi peluang, bekerja keras, orang kampung kenal. Pokoknya calon ini sistem dia orang kampung kenal dan dia dalam sistem parti. Sudah tentu jentera-jentera itu akan terus menggerak menyokongkan calon-calon kita untuk menang. Laporan Aizul Osman dan juru kamera Aizat Maraus dari Pulau Bumbum Semporna Sabah untuk Malaysia Gazette. Setiausaha Agung Parti Amanah Negara Hatta Ramli berkata Parti Warisan Plus yang diketuai Datuk Seri Syafiee Apdal dilihat mempunyai peluang yang cerah dalam pilihan raya negeri di Sabah. Pihak atau parti lain yang bersaing dilihat hanyalah sekadar menduga-duga atau mencuba nasib masing-masing. Walau bagaimanapun, beliau mengakui parti baru Parti Cinta Sabah PCS di bawah pimpinan bekas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Anifah Aman sebagai pesaing serius walaupun tidak diambil kisah oleh semua parti yang bertanding. Hatta juga menyifatkan pembahagian kerusi yang dibuat oleh Datuk Seri Syafiee Apdal, Presiden Warisan Plus, cukup baik dan teratur tanpa overlap langsung. Kita ke berita dunia. Ribuan penunjuk perasaan berarak di ibu negara Thailand menuntut penyingkiran bekas pemimpin junta Prayut Chan-o-cha
sebagai Perdana Menteri. Mereka akan mengemukakan tuntutan dalam sepucuk surat untuk Raja Maha Vajiralongkorn berbanding rancangan awal untuk berarak ke rumah kerajaan. Walau bagaimanapun, Raja Maha Vajiralongkorn dilaporkan tidak berada di dalam negara. Thailand menyaksikan perhimpunan hampir setiap hari dengan pimpinan golongan muda sejak pertengahan Julai lalu mendesak peletakan jawatan Prayut dan pembubaran pentadbirannya. Gerakan yang sedang berkembang itu sebahagiannya dicetuskan oleh protes pro-demokrasi Hong Kong berjalan tanpa pemimpin utama. Sebahagian daripada mereka juga menuntut pembaharuan monarki Thailand yang sangat kaya lagi berkuasa, sesuatu yang jarang disentuh di Thailand berikutan undang-undang fitnah diraja yang tegas dan keterlaluan. Kita ke perkembangan sukan. Salah saya, itu reaksi pengendali Selangor B. Satyanathan selepas pasukan bimbingannya dibelasah teruk Johor Darul Takzim JDT 1-6 pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri semalam. Beliau juga menegaskan silap percaturan menjadi punca mereka mudah dibelasah oleh juara Liga 6 kali berturut-turut itu. Jelas Satyanathan lagi, selepas sepakan penalti di awal babak kedua, permainan pemainnya mula goyah. Seterusnya, apabila JDT menjaringkan gol ketiga, konsentrasi pasukan Selangor itu terus hilang, memberi peluang mudah pasukan JDT menguasai permainan. Justru bagi aksi seterusnya berdepan UiTM FC, Satyanathan perlu berbincang dengan pihak pengurusan bagi membuat persiapan rapi mengharungi baki perlawanan itu. Baiklah, sekian dahulu buat masa ini. Teruskan layari portal Malaysia Gazette di www.malaysiagazette.com untuk info-info terkini. Saya Zazrina Zainuddin untuk edisi MJ.